Hati kuntum tumbuh di taman, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya ucapan, mohon sembah pembuka bicara. Nama yang diberi, Mahfuzah binti Salahuddin, seorang pelajar tingkatan 5 dan menuntut ilmu di Maktab Mahmud Pokok Senang. Hasil daripada nilai murni yang saya pelajari, saya telah mendapat kepercayaan dan amanah para guru sekolah untuk memegang jawatan pembimbing rakan sebaya. Kata Buya Hamka, membaca buku berarti memberi makan kepada rohani. Maka, ungkapan menarik ini telah memberi motivasi dan menyuntik semangat saya untuk terus membaca. Saya amat meminati membaca juga, kerana membaca dapat meluaskan imajinasi saya, dapat mencetus kesegaran minda, serta dapat meningkatkan pengetahuan dan dapat menjadikan masa lapang sebagai masa yang sangat bermanfaat di rumah. Juga, amalan membaca merupakan salah satu nilai murni yang terkandung dalam Al-Quran. 5 bahan bacaan yang menjadi kegemaran saya ialah: pertama, Syahadat Cinta karya Taufikur Rahman Al-Azizi. Kedua, Ku Temu Cintanya karya Dr. Farhan Hadi Muhammad Taib. Ketiga, Bukan Yang Pertama karya Salina Ibrahim. Keempat, Salju Sakinah karya Zai Akhtar. Kelima, Sebarkan Cintamu karya Fatimah Syarha Muhammad Nordin. Antara penulis tempatan yang terdapat di dalam negara kita, saya amat meminati Ustazah Fatimah Syarha binti Muhammad Nordin. Ustazah Fatimah Syarha bukan lagi nama yang asing bagi pembaca buku di Malaysia, khususnya yang meminati genre novel Islami. Daripada beberapa buku beliau yang pernah saya baca, saya amat tertarik dengan novel beliau yang bertajuk Sebarkan Cintamu. Novel ini telah diterbitkan oleh PTS Lutera pada tahun 2011. Novel ini yang mempunyai 874 muka surat ini syarat dengan ilmu dan mesej yang sangat bermanfaat untuk dikongsi. Saya tertarik dengan watak utama yang dipersembahkan penulis dalam novel ini, iaitu watak ibu dia. Ibu dia adalah bekas pelajar cemerlang sekolah berasrama di Indonesia yang tinggi ilmu agamanya. Ibu dia telah berhijrah ke Malaysia dan bekerja sebagai tukang sapu di sebuah kolej swasta. Di sinilah ibu dia bertemu dengan pelbagai ragam manusia seperti watak Sarah, Dina, Ibu Satri, Ustazah Qatrun dan Khasdina, dan juga Madam Zima yang masing-masing mempunyai masalah krisis keluarga. Di sinilah pentingnya peranan ibu dia untuk menghidupkan diskusi ilmiah bagi membantu menghilangkan kekeliruan mereka yang mempunyai tanggapan yang salah terhadap agama. Di sebalik pekerjaan biasa itu, ibu dia tersembunyi 1001 ilmu yang dikuasai olehnya, terutamanya dalam kefahaman agama. Dalam perwatakan ibu dia ini, saya dapati ketinggian ilmu seseorang itu tidak semestinya dilihat berpangkat dan jawatan mahupun penampilannya. Watak ibu dia menyedarkan saya ada kalanya menjadi seorang yang low profile itu lebih baik kerana tidak terjebak dengan fitnah ilmu. Berbanding sesetengah orang yang dikenali, mereka suka berbangga dengan ilmu dimiliki yang hanya ibarat setitis air dari lautan yang luas itu. Lebih-lebih lagi, pada zaman sekarang, semua manusia berlumba-lumba dan bersaing untuk menonjolkan kehebatan ilmu mereka dengan membuang masa dalam arena perdebatan yang sia-sia. Juga, penulis memperincikan setiap watak dalam ceritanya tersendiri, iaitu Sastri tentang kisah poligaminya, Madam Zima mewakili kisah Islam liberal yang dipercayainya, Sarah mewakili jiwa muda yang berhak menolak poligami, dan yang terakhir, Kastina pula menceritakan tentang hubungan ibu dan anak.
Sebarkan Cintamu ini merupakan novel Islamik yang banyak mengupas perbincangan agama, terutamanya dalam bab fiqh munakahat seperti khutbah iaitu pertunangan, nikah, hak kewajipan suami isteri, talak, khulu' dan fasakh. Namun apa yang lebih ditekankan dalam perbincangan fiqh munakahat ini ialah salah faham masyarakat tentang pelaksanaan poligami. Oleh kerana realiti masyarakat awal yang masih samar dan kurang jelas tentang poligami, maka berlakulah kepincangan rumah tangga. Maka dengan itu, di dalam novel ini, penulis secara terperinci menjelaskan bagaimanakah pelaksanaan poligami yang sebenar berlandaskan syariat Islam. Selain itu, terdapat juga topik lain yang mana penulis sentiasa menggunakan hujah berdasarkan dalil nakli iaitu Al-Quran dan Hadis bagi menjernihkan kekeruan fahaman golongan pemikir yang didoktrin dengan ideologi liberalisme dan feminisme yang berlaku ini. Mereka menganggap hukum perundangan agama Islam sudah tidak relevan untuk dipraktikkan pada masa kini. Malah, mereka juga mendakwa bahawa agama Islam mendiskriminasikan hak wanita kerana hanya berat sebelah terhadap kaum lelaki, sama ada dari segi hal rumah tangga, pembahagian harta pusaka, termasuklah soal menutup aurat. Pertikaian tentang aurat muslimah juga telah dihuraikan panjang lebar bagi menyangkal tafsiran salah golongan berfikir logik ini. Penulis juga telah meletakkan 3 jenis latar masyarakat, iaitu masyarakat yang berfikiran tertutup, pertengahan dan terbuka. Secara realitinya, 3 kategori ini memang wujud tidak kira peringkat lapisan masyarakat sekalipun. Seiring dengan pengalaman hidup yang diharungi serta pemikiran yang diserap dan ilmu yang dipelajari, menjadikan manusia itu masing-masing mempunyai pendirian dan prinsip tertentu. Novel ini cuba memaparkan akibat daripada fenomena sekularisasi ilmu. Maka lahirlah individu yang berfikiran jumud, iaitu mereka yang tidak menerima ilmu selain daripada ilmu Al-Quran dan Hadis kerana melabel ia sebagai ilmu orang kafir. Golongan jumud ini cenderung dengan sifat mengkafirkan orang. Begitu juga dengan mereka yang hanya terdedah dengan pendidikan barat. Cara mereka berfikir mampu menggugat akidah sehingga tahap mempertikaikan syariat Allah. Inilah kesan apabila ilmu itu tidak diselarikan dengan wahyu Allah. Segala sudut pandang kehidupan dianggap tiada kaitan dengan agama sepatutnya. Individu Muslim yang kekal itu hendaklah bersifat wasatiyah. Akhir sekali, penulis bijak menarik perhatian saya untuk terus menghabiskan satu novel ini kerana ia terselit pelbagai ilmu seperti daripada artikel, fatwa, kata-kata ulama dan lain-lain lagi. Oleh itu, saya mencadangkan anda untuk membaca novel ini. Sekian, Assalamualaikum.